Sahabat-sahabat sekalian, saya melihat bahawa pentingnya walaupun tiap-tiap tahun kita 27 Rejab kita sambut Isra' Mi'raj. Ini sangat penting. Ya, pentingnya kenapa? Kerana akidah kita, iman kita mengajar bahawa kita kena yakin kepada benda yang kita nampak, dan kita kena yakin juga perkara yang dipanggil perkara sam'iyat. Perkara yang mata kita tak nampak tapi kita beriman kerana kita dengar. Kita beriman kerana kita yakin dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW ataupun disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bimbang, takut-takut sampai satu masa nanti orang hanya percaya benda logik je. Benda akal boleh fikir, benda yang akal tak fikir orang tak percaya. Ya, sebab itu kita setiap tahun kita perlu adakan majlis begini supaya kita kena faham bahawa yakin ini tak semesti kepada benda yang kita nampak saja. Tuan-tuan, kalau saya tanya ni air mineral water, tuan-tuan percaya tak ini air? Percaya. Berapa peratus yakin? 100%. Kenapa tuan-tuan yakin 100%? Sebab nampak, boleh pegang, boleh tengok. Okey, itu dipanggil ainul yakin. Yakin berdasarkan mata yang boleh tengok, kerana itu kita yakin. Walaupun mata kadang-kadang tak semua betul. Ya, tak semua betul mata ni. Kita tengok rel kereta api, daripada jauh kita nampak macam dia bercantum hujung. Hakikat tak bercantum. Tuan-tuan tengok gunung, bukit, daripada jauh tuan-tuan nampak biru. Tuan-tuan pergi dekat, sebenarnya bukan biru, dia hijau pokok tu. Kadang-kadang mata kita menipu kita. Tengok sepintas lalu seorang perempuan, kira pakai jadi. Tengok kedua, Masya Allah. Ya. Jadi mata kita kadang-kadang tak betul, tapi kita percaya, yakin kerana kita tengok. Yang kedua, kita yakin kepada dipanggil ilmu yakin. Yakin berdasarkan ilmu. Contoh, saya ambil wayar elektrik, saya potong. Ya, on switch, saya minta tuan-tuan pegang. Siapa berani pegang? Seorang pun tak berani. Pasal apa? Kerana yakin bahawa ada current, bahaya. Nampak tak current? Tak nampak. Tapi kenapa kita yakin? Kerana ilmu. Ya, dipanggil ilmu yakin. Ada satu lagi keyakinan yang paling hebat yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Akhirat besok dipanggil haqqul yakin, yakin sebenar-benarnya. Jadi bila kita bicarakan soal Isra' Mi'raj ini, ya, keyakinan yang jazam, yang mutlak. Yakin walaupun akal tak boleh fikir, ya, walaupun mata tak nampak, walaupun panca indera tak boleh nak buktikan. Tapi kenapa yakin? Kerana disampaikan oleh Allah yang maha benar dan Nabi Muhammad yang tak pernah bohong. Sahabat-sahabat sekalian, hebatnya Isra' Mi'raj ini, dia berlaku di tengah orang tak percaya ke Nabi. Ya, kalau Isra' Mi'raj ni berlaku di Madinah, kita tak kisah. Ya, tapi Isra' Mi'raj ni betul-betul berlaku tahun ke-13 Hijrah. Kebanyakan para ulama, walaupun di sana dia mengatakan Isra' Mi'raj berlaku pada awal kebangkitan Nabi, ya, ada yang mengatakan dalam proses waktu Nabi. Tapi kebanyakan yang hampir-hampir sepakat para ulama ialah dia berlaku pada tahun ke-13 Hijrah. Ya, selepas berlakunya Amul Huzni, tahun duka cita. Khadijah wafat, Abu Talib pun dah meninggal dunia, anak Nabi Ibrahim pun meninggal. Tengah-tengah begitu, Allah Ta'ala bawa Nabi keluar. Maknanya, kata Fatimah, waktu itu kemuncak orang menolak Nabi SAW. Orang tak percaya Nabi, orang hina Nabi, orang herdik Nabi, orang tuduh macam-macam dia. Tuan-tuan bayangkan, di tengah-tengah kemuncak itu Allah Ta'ala bawa Nabi Isra' Mi'raj. Memang hebatlah, Masya Allah. Isra' Mi'raj ni saatnya pun waktu sangat hebat. Ya, benar-benar satu ujian kepada orang beriman pada waktu itu. Ya, kalau berlaku di Madinah, iman dah teguh, tak apa tuan-tuan. Orang percaya. Tapi ini berlaku di Mekah. Di Mekah pula di tahun kemuncak orang menentang Nabi. Hingga Allah Ta'ala sebut, ya, dalam Quran, fa in kazzabuka faqad kuzziba rusulun min qablik ja'u bil bayyinat waz-zuburi wal kitabil munir. Kalau kamu didustakan ya Muhammad, nabi-nabi sebelum kamu pun orang dustakan. Semua nabi-nabi didustakan. Sebab itu penting Isra' Mi'raj ni yang berlaku pada waktu itu. Berlaku pula waktu malam. Kalau siang hari orang nampak, berlaku waktu malam orang dah tidur. Ya. Dan berlaku pula dalam keadaan yang sekejap.
Pergi malam yang sama, balik malam yang sama. Dalam hadis sebut, Nabi bangun tempat tidur, Nabi tidur rumah Ummu Hani radhiyallahu anha, rumah mak saudara dia pada malam sebut, tak jauh daripada Kaabah. Nabi pergi Isra, Mi'raj ke langit, balik semula, tempat tidur tu masih panas lagi. Berapa lama? Sekejap je. Bukan semalaman. Sebab itu ada orang tuduh Isra Mi'raj berlaku dengan roh saja, bukan dengan jasad. Kalau roh, orang percaya. Roh ni sekejap je. Tuan-tuan, kita tengah dengar kuliah, terlelap sekejap je. Sampai haknya dah. Sampai ke London dah. Sekejap je, lelap sekejap je pun dah rata dah roh kita pergi. Lalu ada orang menganggap Isra Mi'raj ni roh saja, bukan jasad. Sebab dia kata tak mungkin jasad pergi satu malam, balik malam yang sama, tempat tidur masih panas lagi. Mustahil. Kenapa dia rasa mustahil? Sebab dia fikir ikut akal dia. Dia tak fikir apa yang Allah Ta'ala sebut. Kalau tuan-tuan perhati ayat ni specialnya dimulai dengan perkataan Subhana. Subhanallazi. Subhana, maha suci Allah. Sebelum apa-apa, sebelum Allah cerita apa-apa, Allah Ta'ala beritahu maha suci Allah tak daripada bohong, daripada dusta, daripada mengada-ngadakan. Dan tak ada faedah untuk Nabi mengada-ngadakan cerita. Sebab waktu tu nak tarik penyokong. Kalau nak tarik penyokong, kenapa bawa cerita yang melarikan orang pada baginda, yang menyebabkan orang tak percaya pada baginda? Tapi kenapa Nabi beritahu? Sebab sifat wajib bagi Nabi ialah tabligh. Nabi mesti beritahu. Ada ayat Quran yang tegur Nabi. Allah tegur Nabi. Kalau kena kita tak beritahu. Tapi Allah beritahu, Nabi beritahu. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ni ayat Allah Ta'ala tegur Nabi. Kenapa Nabi beritahu? Kerana sifat Rasul ialah sifat tabligh. Wajib menyampaikan. Soal orang nak percaya tak percaya, itu soal kedua. Jadi oleh kerana itu Allah Ta'ala sebut Subhana, maha suci Allah. Kata ulama, maha suci daripada berbohong, maha suci daripada mendustakan cerita ni, maha suci daripada mengada-ngadakan berita. Allazi asra bi abdi, dia yang menjalankan hambanya Muhammad. Di sini orang beriman diyakini terus. Pasal apa? Sebab tu kata Abu Bakar Siddiq, bila orang pertama yang Nabi cerita, yang pertama Nabi cerita ialah Abu Lahab. Nabi SAW lepas balik semula pada Isra Mi'raj, subuh tu Nabi sedang termenung depan rumah, dekat beranda rumah Ummu Hani radhiyallahu anha. Orang pertama Nabi jumpa Abu Lahab. Dia tanya, "Ya Muhammad, ada apa-apa berita pagi ni?" Nabi tahu tu musuh. Nabi tahu tu hebat lawan Islam. Tapi Nabi beritahu. Nabi kata, "Ya." Apa dia? "Malam tadi aku pergi Isra' ke Masjid Al-Aqsa, ke Bani Mi'raj, ke langit, bertemu Tuhanku." Tak sempat Nabi bercerita, Abu Lahab sambung, "Dan balik malam tadi juga." Dia kata Nabi, "Ya." Abu Lahab dia terus fikir, inilah peluang terbaik untuk orang tinggalkan Nabi Muhammad. Inilah peluang terbaik. Kalau kena kita, confirm tak akan beritahu Abu Lahab. Kita beritahu orang yang beriman dulu. Tak, Nabi beritahu. Abu Lahab ni pula, dia beritahu, dia tahu yang pertama dia kena yakin ialah Abu Bakar Siddiq. Dia jumpa Abu Bakar, dia cerita pada Abu Bakar. Hebat Abu Bakar ni akhir. Sebab tu dipanggil As-Siddiq. Abu Bakar yang membenarkan peristiwa Isra' Mi'raj. Abu Bakar tanya satu je Abu Lahab, "Siapa beritahu kamu?" Kata Abu Lahab, "Muhammad. Aku dengar daripada mulut Muhammad sendiri." Apa kata Abu Bakar Siddiq? "Kalau Muhammad yang beritahu, aku percaya. Bahkan kalau dia beritahu dia pergi jauh lagi pun aku percaya."